Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan sambung kepada tajuk seterusnya, tuntutan mengukuhkan perpaduan nasional, surah Al-Hujurat ayat 13. Okey, ayat ni pendek sahaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu atau menciptakan kamu, min zakarin, dari kalangan lelaki, wa untha, dan perempuan. Ataupun kita boleh juga kata di sini, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari seorang lelaki iaitu Adam, wa untha, dan dari seorang perempuan iaitu Hawa. Ataupun kita boleh katalah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tubuh seorang lelaki dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, dan kami telah menjadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, banyaklah, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, lita'arafu, supaya kamu dapat berkenal-kenalan. Okey, Allah Ta'ala menjelaskan bangsa dan kabilah kerana selepas bangsa dan kabilah ini barulah ada kaum, suku dan lain-lain yang lebih kecil. Jadi yang lebih besar di sini, paling besar ialah syu'ub, bangsa-bangsa, wa qabaila, dan kabilah-kabilah. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahawa dia menciptakan manusia daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, dan daripada situ dia menjadikan pelbagai bangsa dan kabilah supaya kita dapat saling mengenali, lita'arafu, supaya kita dapat saling mengenali. Inna akramakum indallah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu, di sisi Allah, atqakum. Atqakum ni adalah perkara penting yang kita perlu highlight lah, iaitu orang yang paling bertakwa di kalangan kamu, atqakum ni. Jadi sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Ta'ala kata, innallaha alimun khabir, sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam intisari ayat, okey, kita boleh berikan intisari ayat lah. Allah Ta'ala menciptakan manusia daripada tubuh seorang lelaki, ataupun Allah menciptakan manusia dari seorang lelaki dan perempuan untuk saling mengenali antara satu sama lain. Okay, Allah menciptakan pelbagai bangsa dan kabilah supaya kita dapat saling mengenal budaya, jati diri, apa sajalah yang kita boleh kaitkan dengan sesuatu bangsa atau kabilah tu. Allah Ta'ala menjelaskan bahawa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Okay, jadi itu adalah apa yang kita boleh buat sebagai intisari ayat. Seterusnya kita pergi sikit kepada fiqh, hukum fiqh lah, ilmu fiqh yang berkaitan dengan perpaduan nasional. Okay, perpaduan. Jadi dalam ayat ni dia nak fokus kepada perpaduan, bersatu padu lah. Kamu boleh juga cari apa-apa isu mengenai bersatu padu ataupun perpaduan dalam negara kita. Okey, fiqhut ta'ayush. Okay, dalam istilah fiqh ada fiqhut ta'ayush. Fiqh tu ialah ilmu yang mendalam. At-ta'ayush daripada asya, hidup. Jadi kat sini kita boleh faham ilmu yang mendalam mengenai cara hidup bersama antara orang Islam dengan bukan Islam. Jadi fiqhut ta'ayush adalah ilmu yang mendalam mengenai cara hidup bersama antara orang Islam dengan bukan Islam. Okay, rakyat dalam sesebuah negara diikat dengan hubungan muwatanah. Muwatanah ni kita selalu sebut watan kan. Watan, muwatanah, kewarganegaraan. Okay, jadi rakyat dalam sesebuah negara diikat dengan hubungan kekeluargaan. Seterusnya kita pergi kepada konsep perpaduan dalam Islam. Dalam Islam, Islam menekankan 3 asas yang perlu dipegang untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan negara, iaitu mesti ada asas akidah, asas syariat dan juga asas akhlak. Okay, Rasulullah SAW menunjukkan contoh hubungan persaudaraan antara masyarakat Islam dengan bukan Islam sewaktu memerintah Madinah. Okay, mungkin kamu akan diminta contoh Rasulullah hidup bersama masyarakat bukan Islam sewaktu memerintah Madinah dan bagaimana wujudnya perpaduan nasional pada ketika itu. Jadi antara contohnya ialah
Rasulullah memberi kebebasan menjalankan aktiviti ekonomi tanpa mengira kaum di Madinah. Okey, jadi semua masyarakat, semua rakyat di Madinah mendapat hak yang sama untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Kemudian Rasulullah menggubal Sahifah Madinah ataupun kita boleh sebut Perlembagaan Madinah untuk menjamin hak orang Islam dan bukan Islam sebagai warga negara dan apa tanggungjawab mereka terhadap negara. Jadi orang Islam dan orang bukan Islam ada tanggungjawab yang perlu mereka jalankan sebagai warga negara dan mereka juga akan dibela melalui Sahifah Madinah atau Perlembagaan Madinah sebagai rakyat ataupun sebagai warga negara. Ciri-ciri perpaduan dan integrasi nasional. Integrasi bermaksud penggabungan dua unsur atau lebih menjadi satu. Jadi kita integrasi kat sini ada kaitanlah dengan perpaduan. Mungkin banyak kaum disatukan. Okey, jadi itu dinamakan integrasi. Ataupun banyak budaya yang berbeza tetapi boleh disatukan. Itu dinamakan integrasi. Jadi ciri-ciri perpaduan dan integrasi nasional ialah melibatkan perhubungan dua atau lebih masyarakat dan budaya. Perbezaan dalam kalangan masyarakat dilihat sebagai suatu keistimewaan. Penyatuan pelbagai kelompok masyarakat dapat menghilangkan perbezaan identiti. Integrasi sosial boleh berlaku dalam sektor ekonomi, politik dan negara. Okey. Jadi penyatuan dalam aspek sosial boleh berlaku dalam banyak aspek lah. Ekonomi, politik, negara dan pelbagai lagi. Penyatuan bangsa Malaysia daripada pelbagai kaum, suku dan lain-lain. Okay, jadi konsep bangsa Malaysia ni menyebabkan perpaduan antara kaum, suku dan lain-lain lah yang banyak kan untuk menjadi satu bangsa Malaysia. Okey, seterusnya pengajaran ayat yang kita boleh ambil di sini ialah kita mestilah berusaha mewujudkan perpaduan dalam negara supaya apa jadi? Kita fikir supaya kita guna S. Kita mestilah berusaha mewujudkan perpaduan dalam negara ataupun kita boleh letak kita mestilah berusaha mewujudkan perpaduan dalam negara untuk mengekalkan keamanan dan kesejahteraan pun boleh. Kita hendaklah sentiasa mengambil peluang untuk berkenal-kenalan antara satu sama lain kerana ia dapat meningkatkan percambahan ilmu ataupun ia dapat meningkatkan kemahiran diri dan sebagainya, apa-apa sahaja yang sesuai. Okey, jadi setakat itu sahaja. Wallahualam.